Hai semua, apa khabar? Saya Cikgu Benny. Orang panggil saya Sir Benny. Ketika anda bersedia untuk belajar ilmu baru, jom belajar fizik dengan Sir Benny pada hari ini. Bidang pembelajaran yang akan kita fokuskan pada hari ini adalah 5.0 gelombang bagi fizik KSSM tingkatan 4. Manakala standard kandungan yang akan kita kuasai pada hari ini adalah 5.6 interference gelombang. Jadi pada akhir pembelajaran, murid dapat menguraikan prinsip superposisi gelombang. Bagi standard pembelajaran ini, cikgu akan menekankan 3 aspek. Yang pertama adalah kita boleh mendefinisi interference. Yang kedua adalah memerhati kesan gabungan dua gelombang. Dan akhir sekali, kita akan cuba membanding bezakan dua jenis interference gelombang. Baiklah, sebelum kita mengenal pasti apakah itu interference, cuba kita imbas kembali. Di sini kita ada muka gelombang yang telah dihasilkan dan kita ada satu lubang kecil dikenali sebagai celah. Jadi, apakah yang akan berlaku apabila muka gelombang terkena pada celah ini? Cikgu bagi masa 10 saat untuk anda berfikir jawapan. Adakah anda dapat jawapan? Jawapan adalah berlawan. Nampak tak? Apabila satu gelombang melalui satu celah, gelombang akan disebarkan ke semua arah dengan panjang gelombang dikekalkan. Jadi fenomena penyebaran gelombang dikenali sebagai pembelawan. Tanya kepada anda jika anda menjawab dengan betul. Okey. Tadi satu celah kita ada pembelawan. Sekarang, kalau kita ada dua celah, adakah masih berlaku pembelawan? Bolehkah anda cuba bayangkan bagaimana terbentuknya fenomena gelombang melalui dua celah? Cikgu bagi masa 10 saat untuk anda berfikir jawapan. Apakah jawapan anda? Jom kita terokai apakah yang akan terhasil apabila gelombang melalui dua celah. Tada! Kita memang boleh nampak ada dua pembelawan gelombang berlaku selepas melalui kedua-dua celah kan? Tetapi, selain daripada pembelawan, kita sebenarnya boleh nampak bahawa gelombang-gelombang yang disebarkan berinteraksi ataupun berjumpa di titik tertentu. Jadi, berlakunya gabungan muka gelombang antara penyebaran dua celah. Fenomena ini kita namakan sebagai interference. Jadi, apakah itu interference gelombang? Interference gelombang adalah kesan superposisi dua atau lebih gelombang yang koheren. Apakah itu superposisi? Dengan kata lain, superposisi bermaksud gabungan antara sumber-sumber gelombang yang berinteraksi. Kita akan tengok secara lebih mendalam pada slide yang seterusnya. Jadi, bila kita sebut perkataan gabungan, ia mesti melibatkan sekurang-kurangnya dua gelombang. Dan seperti yang telah kita belajar untuk fenomena sebelum ini, iaitu pantulan, pembiasan dan juga pembelawan. Interference juga adalah salah satu fenomena yang melibatkan kesemua jenis gelombang termasuk cahaya, air dan bunyi. Kembali kepada definisi interference gelombang. Sumber gelombang yang terlibat mesti koheren. Apakah maksud koheren? Koheren bermaksud sama frekuensi dan beza fasa tetap. Sebagai contoh, gelombang pertama berayun 10 kali dalam 10 saat. Dan untuk gelombang kedua pun berayun 10 kali dalam 10 saat juga. Jadi, kedua-dua gelombang mempunyai frekuensi yang sama. Tetapi, mereka mungkin berayun pada fasa yang berbeza. Contohnya, pada saat pertama, gelombang pertama mungkin di puncak. Tapi untuk gelombang kedua, mungkin di gelembangan. Jadi, mereka adalah di luar fasa yang sama. Dan sekarang kita cuba huraikan
apakah itu prinsip superposisi? Prinsip superposisi menyatakan bahawa apabila dua atau lebih gelombang bertindih pada satu masa tertentu, sasaran paduan gelombang pada titik itu sama dengan hasil tambah sasaran bagi setiap gelombang itu. Apakah maksud ini? Panjangnya cerita. Susah nak faham. Pendek kata, apabila kita gabungkan setiap titik gelombang, maka kita akan tambahkan amplitude atau persesaran bagi setiap gelombang yang bertemu. Jangan risau, nanti Sir Benny akan tunjukkan VR supaya anda dapat gambaran yang lebih jelas mengenai interference. Terdapat dua jenis interference. Yang pertama adalah interference membina dan kita anggap dia adalah baik, very good. Yang kedua adalah interference memusnah. Kita anggap dia adalah jahat, not good, not good. Ini adalah contoh interference membina. Kita boleh lihat bahawa apabila gelombang-gelombang air bertindih pada satu titik, maka ia akan menghasilkan amplitude gelombang yang sangat tinggi. Wow, nampak macam gempak kan? Tapi bahaya betul ni. Okey, sebelum cikgu bawa anda terbang ke dunia VR, marilah kita tengok sedikit tentang persamaan dan perbezaan antara interference membina dan interference memusnah. Bagi persamaan kedua-dua jenis interference, mereka mesti melibatkan gelombang bertindih dan sumber gelombang mesti coherent seperti yang telah dibincangkan tadi. Terdapat dua perbezaan antara interference membina dan interference memusnah. Yang pertama, bagi pertindihan gelombang untuk interference membina, kedua-dua mesti terdiri daripada gabungan puncak dengan puncak ataupun lembangan dengan lembangan. Manakala bagi interference memusnah, kedua-dua mesti terdiri daripada gabungan satu puncak dengan satu lembangan. Jadi perbezaan kedua yang boleh kita lihat adalah bagi interference membina, amplitude tidak akan menjadi sifar pada titik pertemuan. Sebaliknya, ia akan menghasilkan amplitude yang maksimum ataupun berkali ganda daripada amplitude yang asal. Sama ada berkali ganda lebih tinggi atau berkali ganda lebih dalam. Sebaliknya, bagi pertemuan gelombang untuk interference memusnah, amplitude akan menjadi sifar apabila tambahkan satu positif amplitude dengan satu negatif amplitude. Selepas perimbangan, amplitude akan menjadi kosong. Jadi kita boleh lihat satu contoh simulasi bagi interference membina antara puncak dengan puncak. Apabila puncak dengan puncak bertindih, mereka akan menghasilkan puncak yang lagi tinggi daripada asal. Begitu juga dengan interference membina antara lembangan dengan lembangan. Apabila lembangan dengan lembangan bertindih, mereka akan menghasilkan lembangan yang lagi mendalam daripada asal. Sebaliknya, bagi interference memusnah, apabila satu puncak dengan satu lembangan bertindih, maka kita dapat amplitude menjadi sifar. Jadi, sebagai rumusan untuk jenis interference membina berlaku apabila dua puncak atau dua lembangan bersuperposisi untuk menghasilkan puncak yang lebih tinggi atau lembang yang lebih mendalam. Manakala interference memusnah berlaku apabila satu puncak atau satu lembangan mereka bersuperposisi untuk menghasilkan sasaran paduan yang sifar. Anda boleh rujuk kepada buku teks muka surat 211. Adakah anda bersedia untuk terbang bersama Sir Benny? Tunggu Sir Benny pakai spek VR. Okey, jom kita bertolak ke dunia VR. Wow. Kita dah sampai ke studio Sir Benny. Selamat datang. Okey, jadi marilah Sir Benny untuk tunjukkan sedikit bagaimana kelihatan studio khas saya ini. Nampak kan? Ada satu pentas untuk buat persembahan. Dan di sini kita nampak ada banyak ruang sebenarnya untuk buat latihan-latihan. Okey, kembali kepada topik kita. Jadi sebelum kita belajar, kita imbas kembali
Interference maksudnya ia adalah satu fenomena di mana dua atau lebih gelombang akan superposisi untuk membentuk satu gelombang yang baru. Okey, kita akan nampak ada dua jenis interference, iaitu interference membina dan interference memusnah. Jadi, marilah kita teruskan. Okey, jadi kita lihat studio survey ni ada dua pembesar suara yang menghadap antara satu sama lain. Bagi setiap pembesar suara telah disambungkan kepada sumber bunyi yang berbeza. Dan setiap sumber bunyi yang berbeza ini akan menghasilkan bunyi pada frekuensi yang tak sama. Jadi sebenarnya, walaupun kita belajar tadi bahawa interference harus melibatkan sumber yang mempunyai frekuensi sama, tetapi dalam kehidupan seharian kita, kebanyakan masa kita tidak mempunyai sumber yang mempunyai frekuensi sama. Walaupun sumber tidak mempunyai frekuensi yang sama, tapi ada juga masa di mana mereka mungkin akan bertindih dan menghasilkan interference membina atau memusnah apabila masa berlalu. Jadi sekarang saya akan cuba tekan mula untuk menjadikan dua pembesar suara menghantar gelombang kehadap satu sama lain. Jadi seperti yang telah kita nampak di sini, apabila gelombang-gelombang berinteraksi antara satu sama lain, pada titik-titik yang tertentu, gelombang akan bertambah kepada fasa yang sama. Dan pada titik-titik yang tertentu juga, gelombang-gelombang juga ditambah pada fasa yang berbeza. Jadi seperti yang anda lihat pada gambar, bagi warna merah menunjukkan bahawa kedua-dua gelombang bertindih pada fasa yang sama. Manakala untuk warna kuning, kedua-dua gelombang bertindih pada fasa yang berbeza. Dan sekarang saya akan cuba tekan gelombang paduan untuk menunjukkan bagaimana interference berlaku daripada kedua-dua pembesar suara ini. Jadi gelombang yang berwarna merah menunjukkan bahawa dia adalah hasil tambahan daripada gelombang hijau dan gelombang biru. Jadi seperti yang kita nampak bahawa terdapat masa ataupun titik di mana gelombang menjadi amplitude yang sangat tinggi, dan terdapat masa juga ataupun titik apabila gelombang menjadi sifar. Jadi kita cuba lihat kepada peneraman. Bagi titik yang ditanda dengan C, di mana gelombang-gelombang ditambah secara sepasang, mereka mempunyai amplitude yang maksimum dan dikenali sebagai titik yang mempunyai interference membina. Manakala bagi titik yang ditanda dengan D, di mana gelombang ditanda secara tidak sepasang, mereka mempunyai amplitude yang minimum dan titik dikenali sebagai titik yang mempunyai interference memusnah. Jadi kita boleh lihat di sini, terdapat titik di mana label C menunjukkan bahawa interference membina, manakala bagi titik D menunjukkan bahawa interference memusnah akan berlaku. Dan sekarang saya akan cuba bergerak mendekati ruang di antara pembesar-pembesar suara untuk melihat bagaimana interference berlaku. Dan sekarang saya akan cuba perhatikan bagaimana suara bunyi akan berubah. Jadi sekarang saya berada di kedudukan C di mana interference membina berlaku. Jadi jelas saya dengar bahawa kenyaringan bunyi adalah sangat tinggi. Dan apabila saya cuba bergerak ke kanan untuk ke tempat kedudukan bagi D, saya akan dengar bahawa bunyi akan menjadi kurang jelas ataupun kurang nyaring kerana interference memusnah berlaku. Dan jika saya cuba maju ke depan dan saya akan dengar bahawa bunyi akan menjadi kuat semula di mana interference membina berlaku. Seperti yang telah kita nampak, saya berada di kedudukan C. Dan sebenarnya saya akan ulang proses ini
Dan saya akan dengar bahawa terdapat siri di mana ada bunyi kuat dan juga bunyi lemah akan didengar secara berterutan. Okey, jadi adakah anda faham tentang interference membina dan interference memusnah? Jom kita sambung untuk tengok apakah seterusnya. Jadi apakah yang telah kita perhatikan tadi? A, titik yang ditanda dengan D mempunyai bunyi yang kuat, manakala titik yang ditanda dengan C mempunyai bunyi yang lemah. B, bentuk bagi gelombang paduan adalah sama bentuk seperti gelombang yang telah dihasilkan oleh pembesar suara. C, titik ditanda dengan C mempunyai bunyi yang kuat, manakala titik yang dilabel dengan D mempunyai bunyi yang lemah. D, tiada gelombang dihasilkan oleh kedua-dua pembesar suara. Jawapan adalah C. Correct. Okey, sekarang kita cuba bergerak ke tempat yang telah di-highlight seperti yang diarahkan. Okey, jom kita maju ke tempat tersebut. Okey, sekarang kita cuba tengok nota yang telah diterangkan. Maka jika kita tambah dua gelombang bersama, titik dengan titik, maka kita akan menghasilkan gelombang yang baru. Jadi kelihatan nampak bahawa gelombang yang dihasilkan adalah sama macam gelombang yang asal, tetapi cuma perbezaan dia amplitude telah menjadi besar. Situasi ini di mana sebenarnya gelombang paduan lebih besar daripada kedua-dua gelombang asal dikenali sebagai interference membina. Dalam modul ini, titik yang telah ditanda dengan C mewakili interference membina. Titik di mana interference membina berlaku mempunyai kenyaringan bunyi yang maksimum. Jadi ini adalah contoh gelombang yang telah kita nampak apabila kedua-dua gelombang mempunyai sama fasa telah ditambah, maka kita akan nampak gelombang yang mempunyai amplitude maksimum telah dihasilkan. Baiklah, sekarang kita cuba tengok nota yang telah diterangkan bagi bahagian kedua. Apabila gelombang pertama adalah di pelembangan dan gelombang kedua adalah di puncak, mereka akan ditambah untuk menjadi sifar. Sebenarnya, pada semua titik, kedua-dua gelombang sebenarnya cuba mengimbang antara satu sama lain sehinggalah tiada gelombang yang telah dihasilkan. Jadi, jumlah gabungan antara kedua-dua gelombang boleh menjadi kurang daripada satu gelombang dan mungkin dia boleh menjadi sifar. Ini dikenali sebagai interference memusnah. Dalam modul ini, titik yang telah ditanda dengan D mewakili interference memusnah. Titik di mana interference memusnah berlaku mempunyai kenyaringan bunyi yang minimum ataupun sifar. Jadi di sini kita nampak bahawa apabila kedua-dua gelombang mempunyai fasa yang tidak sama, kesemua titik bagi gelombang-gelombang akan cuba bertindih dan mengimbangi antara satu sama lain sehinggalah mendapat interference memusnah. Jadi kita dapat di sini amplitude paduan adalah sifar. Yes. Jadi kita telah selesai aktiviti ini dan sekarang kita akan cuba teruskan untuk aktiviti penilaian. Jom uji minda kita. Okey, sekarang kita cuba buat uji minda diri. Sekarang kita cuba ikutlah arahan untuk menjalankan penilaian ke diri dan kita cuba dapatlah mata-mata. Kita boleh banyak kali untuk cuba, tetapi hanya kali pertama sahaja yang menjawab betul akan mendapatlah mata.
Jika anda bersedia, jom kita uji minda diri. Okey, sekarang kita cuba tekan mula untuk menghasilkan gelombang bunyi daripada kedua-dua pembesar suara. Dan sekarang kita cuba tekan gelombang paduan untuk menunjukkan bagaimana interference berlaku antara kedua-dua gelombang tersebut. Sekarang kita cuba bergerak mendekati ruang di antara dua pembesar suara untuk melihat apakah kejadian interference. Okey, baik. Jadi saya cuba berundur diri sikit untuk melihat gambaran yang lebih jelas tentang soalan yang telah ditanya. Okey, di sini kita diminta untuk menarik label-label yang betul kepada petak yang sesuai supaya kita dapat labelkan di mana titik berlakunya interference membina dan di mana titik berlakunya interference memusnah. Adakah anda perlu cuba? Jika bagi masa 10 saat untuk anda fikir. Adakah anda dapat jawapan? Jawapan adalah bagi titik yang label dengan pink, kita nampak kedua-dua gelombang bertemu pada fasa yang sama. Jadi, di sanalah berlakunya interference membina. Bagi warna coklat, kita nampak bahawa gelombang hijau dengan gelombang biru mempunyai fasa yang berbeza ataupun bertentangan. Maka, mereka akan berlaku interference memusnah. Jadi, ini adalah jawapan. Dan kita cuba semak jawapan kita sekarang. Correct. Yes. Dan sekarang kita cuba tekan teruskan. Dan sekarang kita cuba tengok soalan seterusnya. Tentukan pernyataan yang tidak betul. A. Titik di mana interference pemusnah berlaku mempunyai kenyaringan suara yang minimum ataupun sifar. B. Jumlah bagi kedua-dua gelombang boleh menjadi kurang daripada satu gelombang ataupun mungkin menjadi sifar. C. Titik bagi interference pemusnah mempunyai kenyaringan suara yang maksimum. Dan D. Apabila gelombang pertama adalah lembangan dan gelombang kedua adalah puncak, mereka akan tambah dan menjadi sifar. Apakah jawapan anda? Cikgu bagi masa 10 saat untuk anda fikir. Apakah jawapan anda? Jawapan adalah C. Correct. Soalan seterusnya. Tentukan pernyataan yang tidak betul. Sekali lagi. A. Titik di mana interference membina berlaku mempunyai kenyaringan suara yang minimal ataupun kosong. B. Titik di mana gelombang ditambah dengan fasa yang sama mempunyai kenyaringan yang maksimum. C. Titik dengan interference membina yang berlaku mempunyai kenyaringan bunyi yang maksimum. Dan D. Titik di mana gelombang ditambah secara fasa yang bertentangan mempunyai kenyaringan yang minimum. Apakah jawapan anda? Cikgu bagi masa 10 saat untuk anda fikir. Apakah jawapan anda? Jawapan adalah A. Right. Yeay! Tahniah! Dan telah selesai penilaian dengan hebat.
Ini adalah skor anda, iaitu 100%. Syabas. Dan kita telah selesai modul ini. Dan sekarang kita akan kembali kepada dunia sebenar. Jom kita pulang. Oh, kita telah kembali ke dunia sebenar. Jadi, adakah anda lebih jelas tentang interference gelombang? Cikgu harap anda lebih memahami dan berjaya menguasai standard pembelajaran pada hari ini. Itu sahaja daripada survey ini. Kita jumpa lain kali. Thank you and bye-bye.